Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ni kita dipertemukan lagi untuk sama-sama kita mencari kekurniaan Allah dalam kehidupan dan sama-sama untuk kita mencari gali setiap input dan ilmu yang berharga dalam kehidupan kita, khususnya bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membawakan kepada anda perbincangan-perbincangan. Sudah tentu dan sudah pastinya setiap Selasa kita bawakan perbincangan kepada anda berkenaan dengan fiqh solat. Hari ini berkenaan dengan rukun ataupun syarat sah solat yang kedua. Kalau dalam perbincangan-perbincangan yang lepas kita dah bawakan kepada anda berkenaan dengan syarat sah solat yang pertama. Memang kita tahu ada 5 yang disebutkan. Yang pertama, masuk waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci dari najis. Dan yang kelima, suci dari hadas. Hari ini perbincangan pada yang kedua, iaitu menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita bawakan kepada anda untuk sama-sama kita rungkai satu persatu untuk dapatkan pencerahan. Dan yang paling penting adalah jika anda ingin bertanyakan soalan sesuai dengan topik perbincangan kita, boleh ajukan soalan di ruangan seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi kepada nombor seperti biasa, dan untuk buat pertanyaan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial, di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram di official Tanyalah Ustaz, dan di TikTok official TUBTJK. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, itu platform media sosial kami. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini perbincangan kita akan bersama dengan bintang ilmuwan tidak asing setiap Selasa bersama dengan kita, Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun Dr. HD bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari itu kita dah bincang pasal yang pertama, masuk waktu solat. Itu pun sebenarnya banyak lagi persoalan daripada penonton-penonton yang tak sempat untuk kita jawab pada hari tersebut. Tapi hari ini kita terus pergi kepada yang kedua, iaitu menghadap ke arah kiblat. Jadi bila mana disebut saja untuk syarat sah yang kedua ini, sudah tentu dan pastinya kita akan faham menghadap ke kiblat tersebut adalah dikatakan menghadap ke arah kiblat ataupun Kaabah. Tetapi bila kita nak fahamkan di sini, banyak perbincangan untuk kita fahamkan kalau ada terubah arah kiblat ataupun bagaimana nak memperbetulkan mereka yang salah kiblat, adakah perlu dibatalkan solat ataupun solat semula ataupun bagaimana, itu kita akan bawa dalam perbincangan kita. Jadi Doktor, untuk sepatah dua kata awal bagi perbincangan kita hari ini, saya serahkan kepada Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan kesihatan, kerahmatan. Semoga Allah berikan kepada kita hidayahnya yang berpanjangan sehingga kita menemuinya. Terima kasih pada Dai Azrin. Semoga Allah berikan kebaikan, amin, kesejahteraan, dan diberikan kesihatan yang baik dalam misi-misi dakwahnya. Kepada semua kru Tanyalah Ustaz yang di belakang takbir, semoga Allah berikan juga kebaikan-kebaikan yang berlipat kali ganda. Kepada para penonton yang sentiasa setia dengan Tanyalah Ustaz, semoga kita mendapat sesuatu, khususnya pada hari Selasa ni. Kita belajar fiqah, kita nak faham banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang dibangkitkan, mungkin berlaku pada kita ataupun mungkin pernah kita menghadapi situasi itu ataupun orang lain. Jadi kita bila belajar, kita tahu sekiranya kita menghadapi satu-satu perkara itu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengenalan ini kita kena tahu bahawa kita membincangkan tentang menghadap arah kiblat. Dia merupakan salah satu syarat sah solat. Seperti mana yang disebutkan oleh Dai Azrin tadi, ada 5 syarat sah solat. Antaranya iaitu dengan menghadap arah kiblat. Itu telah kita bahaskan sebelum daripada ni, tentang menutupi aurat, bersuci daripada hadas.
kemudian daripada najis. Itu ada dah, kita dah bahaskan. Cuma hari ni fokus kita macam mana kita nak menghadap arah kiblat. Memang kita tahu sekarang ni senang lah, pergi masjid, pergi surau, dah memang ada kiblat lah. Kan? Takkan kita nak kena tanya Tok Imam lagi, Tok Imam betul ke kiblat ni? Saya rasa macam salah. Jadi sekarang ni contoh ada di negeri-negeri Jabatan Mufti, dia ada dia punya squad untuk nak menentukan arah kiblat, penanda aras, di mana arah kiblatnya. Menggunakan dengan ilmu falak dan sebagainya lah untuk nak menentukan adakah kiblat yang sekiranya ada masjid ataupun surau ataupun mana-mana tempat yang nak diisytiharkan untuk ruangan solat. Maka di sana kalau kita tengok di RNR kebiasaannya dia ada tulis kan telah diiktiraf arah kiblat ni daripada Jabatan Mufti sekian-sekian. Maknanya dia punya arah itu memang dah tepat seperti mana yang telah dibuat daripada badan yang berautoriti. Cuma kita bila kita nak faham, bila kita sebut daripada segi istilah syarak, bila kita sebut kita nak kena menghadap arah kiblat ini, difahami bahawa kita menghadap Kaabah itu secara mutlak tanpa mengandungi maksud-maksud yang lain. Maknanya bukan kita arah itu yang kita tuju bukan dengan sebab-sebab yang lain. Kita menghadap arah kiblat itu disebabkan ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 150, yang mana Allah sebut wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah sebut, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan ibadah solat, maka hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Di mana sahaja kamu berada, maka hadaplah muka kamu ke arahnya, kata Allah. Ini sangat jelas Allah perintahkan. Dan di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, "Iza kumta ila salah fa asbigh al-wudu." Kata Nabi, kalau kamu nak mendirikan solat, fa asbigh wudu, maka hendaklah kamu berwudu dengan sempurna. Summa istiqbali al-qiblah fakabbir. Kemudian hadaplah ke arah kiblat, kemudian barulah kamu bertakbir. Dia sebenarnya memang saya jangka akan banyak soalan-soalan. Contohnya kalau saya dekat atas kapal terbang, dalam kereta api, kalau atas bot, orang suka memancing. Kan, Dai suka mancing kan, Dai? Suka mancing. Suka juga mancing. Kita dah arah kiblat ni, yalah takkanlah mancing kat laut, takkanlah nak semayang Zuhur pergi dekat darat. Turun balik. Turun balik. Penat begitu. Jadi mungkin bot tu kecil. Macam mana kita nak solat dalam keadaan abang-abang memancing ni, macam mana dalam keadaan bot tu pula dia memusing pula. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya telah dibahaskan oleh para alim ulama ketika mana membahaskan, antaranya disebutkan dalam syarat sah solat itu menghadap kiblat. Maka sudah pasti di sana terdapat banyak sangat soalan yang perlu dirungkaikan, antaranya orang yang sakit, dalam keadaan orang yang tak mampu, hospital, contohlah hospital. Kadang-kadang katil tu tidak menghadap kiblat. Jadi macam mana kita nak ubah katil tu? Nak ubah, oksigen dia ada, dengan dia punya alat-alat. Takkan kita saja-saja masuk, kita nak ubah decoration dalam hospital tu, dalam bilik kita. Jadi perkara-perkara ini dibahaskan oleh para alim ulama daripada dulu sampai sekarang. Dan kita juga nak tahu bagaimana cara dan kaedah, ada praktikalnya kejap lagi, cara macam mana kita nak menentukan arah kiblat ni. Dia ada cara dia. Yang paling mudah, yang paling senang, yang tanpa menggunakan alat-alat yang canggih ataupun alat-alat yang digunakan oleh ilmu falak. Jadi ini insya-Allah perbahasan yang kita akan bahaskan untuk episod kali ini, iaitu mengenai menghadap kiblat. Kalau nak menentukan masuk waktu solat, pada edisi lepas kita melihat kepada matahari. Betul. Dan juga bayang-bayang. Adakah penentuan arah kiblat juga menggunakan matahari ataupun bayang-bayang? Itu sebentar lagi kita akan bawakan bersama dengan anda. Tetapi kita dapat satu nota penting pada awal perbincangan kita adalah bagaimana kita nak memahami salah satu daripada syarat sah solat itu adalah menghadap kiblat. Baik. Kita nak buka tirai perbincangan, nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Juhara Abu Bakar. Kita lihat di Facebook ada dua soalan di sini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i.
Bagaimanakah cara menggunakan kaedah tradisional dalam menentukan arah kiblat? Benarkah arah matahari terbenam boleh menentukan arah kiblat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan pembukaan ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada Puan Johara atas dua soalan. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan kaedah tradisional. Ya. Yang kedua, benarkah bukan perubatan tradisional kalau perubatan kan. Yang kedua, arah matahari itu boleh ataupun tidak. Baik, kita nak syarah serba sedikit sebab dia adalah dalam satu ilmu yang disebut ilmu falak. Ada beberapa kaedah dalam kita nak menentukan. Mungkin istilah-istilah ni kita jarang dengar ataupun kadang-kadang tak pernah dengar langsung. Contohnya, ada menggunakan alat yang disebut rubuk mujayyab. Maksudnya rubuk mujayyab ni adalah alat yang berfungsi untuk menentukan arah kiblat dia. Itu antara alat yang digunakan untuk orang yang dia ada ilmu dinamakan ilmu falak. Dinamakan rubuk mujayyab. Itu satu. Mungkin kaedah ni kita nak guna susah lah Ustaz. Macam mana saya nak beli benda ni? Susah. Tetapi yang sekarang ni kebiasaan kita guna yang telah disebutkan oleh para alim ulama adalah istiwa al-azam. Dan dia selalu berlaku setiap tahun ni 2 kali. Pada bulan Mei satu, pada bulan Jun. Pada bulan Mei tahun lepas pada 27 Mei 2024 dan ada waktunya. Pada pukul 5 contoh 8 minit sehingga pukul 5.33 minit. Itu waktu yang mana disebutkan oleh ulama-ulama falak, matahari ni betul-betul di atas Kaabah. Betul-betul di atas Kaabah. Maknanya kalau kita tengok bayang-bayang tiang, contohlah tiang tu menghadap ke sana, kan? Maknanya arah yang bertentangan dengan bayang-bayang itu adalah arah kiblat. Ataupun kita letakkan contohnya satu kayu, tengok contohlah matahari menghadap belah sana. Maknanya kalau bayang-bayang ke arah sana bertentangan dengan itu kiblat adalah arah kiblat. Itu disebut istiwa al-azam. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab dan dia berlaku sepanjang tahun. Setiap tahun dia akan berlaku dan kita boleh menentukan kiblat kita secara tepat sebab matahari itu betul-betul di atas Kaabah. Jadi ini boleh dirujuk pada pihak badan berautoriti bila tarikh dia waktu yang tepat. Waktu itulah kita tengok. Kalau katakan dia terlebih sedikit, dia punya waktu mungkin waktu tu katalah 5-8 minit kita tak dapat sempat. Mungkin kita boleh tengok 5-10 minit sebab waktu tu tempoh dia begitu panjang. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, digunakan melalui tongkat istiwa. Tongkat istiwa ni juga adalah alat yang digunakan oleh ilmu falak. Ni mungkin juga kita macam yang tadi kita nak beli tu kan. Susah dan sukar sebab pembacaan dia sukar. Tetapi yang paling penting, dia juga ada menggunakan teknik melihat buruj, bintang. Ini pun kita tengok bintang semua sama. Kan? Kita tengok bintang semua. Apa yang beza? Tapi bagi orang yang belajar ilmu falak, dia ada nama-nama buruj ataupun bintang itu untuk melihat keadaan arah bintang yang menghadap kiblat. Cumanya yang paling senang lah kita nak sekarang ni lah, teknik yang paling senang, tengok lumut di pokok. Kita tengok lumut kan, faham kan? Lumut, kalau lumut di pokok, kebiasaannya lumut ini di bahagian, kita tahu matahari terbit bahagian timur, tenggelam bahagian barat, betul kan? Betul. Kalau naik bahagian barat, kiamat lah. Dia naik timur. Jadi lumut pokok, kalau kita tengok pokok kebiasaan kat hutan, kadang-kadang ada satu tempat yang lumut tu ada, bahagian lain lumut tu tidak ada. Sebab apa? Sebab kalau mengikut keadaan ataupun kaedah orang-orang yang memang suka masuk hutan dan sebagainya, keadaan lumut yang ada di pokok itu adalah ketika mana matahari itu tidak terik. Sebab tu dia kawasan itu masih lembap. Sebab tu lumut boleh hidup. Kawasan yang sebalik daripada itu adalah kawasan yang terik, matahari tengah panas, sebab itu dia tak boleh hidup. Jadi belah yang hidup itu adalah timur, belah yang tak hidup itu adalah barat. Jadi kita tahulah kiblat adalah belah yang tidak ada lumut. Itu kaedah. Kalau saya nak tunjuk praktikal, kena tunjuk pergi masuk hutan dulu. Itu kaedah yang keseterusnya. Ada juga sekarang ni dah senang dah.
teknologi, kita semua pakai smartphone, dah tak pakai dah handphone yang baling anjing meninggal contohnya yang besar-besar kan. Sekarang ni ada dah ada orang kata kompas dan sebagainya. Kalau kompas pula, mengikut, kalau buka kompas, ibu-ibu boleh buka kompas, kejap lagi pun kita akan tunjuk dia punya penanda itu, cari 291 hingga 293. Tengok 291, 293 dia tak lari jauh. Di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak sama ada 291 sehingga 293. Tengoklah antara tu. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh sekarang ni untuk menentukan arah kiblat. Banyak tadi cara-cara tu untuk menentukan arah kiblat, tapi yang paling mudah tadi adalah yang terakhir tadi. Betul. Tengok pada teknologi yang telah pun tersedia. Baik, senang penonton, banyak lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan hari ini berkenaan dengan syarat sah solat yang kedua, berkenaan dengan menghadap kiblat. Tadi di awal kita dah sebut kepada anda berkenaan dengan bagaimana kita sedikit sebanyak cara menentukan arah kiblat, dan sudah tentu dan pastinya kita akan dapat satu perkara baru pada hari ini. Di antaranya adalah bagaimana kita tahu tadi dengan hanya memerhatikan pada matahari ataupun apabila berada di dalam hutan, pokok dan lumut juga boleh menjadi salah satu tanda ataupun cara untuk menentukan arah kiblat tersebut. Baik. Kita seperti biasa pada hari Selasa, kita akan pergi kepada Papan Putih bersama dengan Al-Fadhil Doktor untuk sama-sama kita dapatkan nota penting. Jangan lupa untuk sama-sama kita ambil nota, ataupun mungkin anda nak tangkap layar sebentar lagi untuk Papan Putih ini. Jangan lupa siarkan di media sosial dan tag setiap platform media sosial. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayuh Doktor, sama-sama kita pergi ke Papan Putih pada hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Azrin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bincangkan antara soalan Puan Johar mengenai bagaimana nak menentukan arah kiblat. Mengikut tradisionalnya ataupun tradisinya macam mana, kaedah-kaedah lama. Sebenarnya banyaklah, tapi kalau kaedah-kaedah baru, smartphone-nya kan dalam website pun kalau kita ada internet senanglah. Tapi ustaz, kalau pergi hutan internet tak ada. Mungkin boleh jadi, maka kita ada kompas dalam smartphone kita tu, cuba cari kompas. Jadi kompas itulah yang boleh kita tengok, kita sasarkan di mana lebih kurang arah kiblat. Cuma kita mungkin akan timbul, ustaz, betul ke kalau arah kiblat tu contohnya dia tersasar sedikit? Jadi macam mana hukum dia? Inilah yang kita nak pergi ke Papan Putih, iaitu syarat menghadap kiblat. Kena tahu syarat dia. Yang pertama, kiblat yang disebut kiblat yakin bagi yang berada dalam Masjidil Haram. Kalau orang pergi dekat dalam Masjidil Haram, Kaabah punya besar, dia pergi, ni Kaabah contohnya, dia pergi arah yang bertentangan, maka sama ada solat dia tu memang tak sah lah. Kalau contohnya dia tawaf pun, dia tawaf ke arah mana? Mestilah arah Kaabah. Maka sebab itulah kata para alim ulama, dinamakan kiblat yakin. Kaabah tu bagi orang yang duduk dalam Masjidil Haram, dia memang nampak Kaabah, dia mesti menghadap kiblat itu 100% tepat dan yakin. Sebab kiblat tu memang besar. Bagi orang yang pergi ke Mekah ni, Kaabah tu memang dia nampak. Kalau orang yang tak nampak sekalipun, dia kena menghadap juga kiblat, dan dia kena ditentukan dan diletakkan kepada bagi mereka orang yang celik, orang yang nampak. Dan ini berlaku pada zaman baginda Nabi SAW, seperti mana ada para sahabat yang tak nampak, maka dia kena menghadap kiblat seperti mana yang disebutkan tadi. Okey, yang kedua dinamakan kiblat zanni. Zanni ni kita dah belajar dah sebelum daripada ni. Kita ada yakin, kita ada zon, kita ada syak, kita ada waham, kita ada la yakin, iaitu kita ada yakinlah. Kemudian zon ni dia sangkaan yang kuat.
disebut ghalabatuz zan, sangkaan yang kuat. Bagi siapa? Bagi yang berada di luar Masjidil Haram tetapi dia masih lagi dalam tanah suci Mekah, menghadap ke arah Masjidil Haram berdasarkan sama ada ijtihad atau bertanya penduduk Mekah. Contohnya dalam mungkin mungkin dia di luar daripada Kaabah, ruangan Kaabah tu, kan Masjidil Haram tu, dia di luar tapi dia masih dalam tanah suci. Mungkin dia duduk hotel jauh sedikit, 1 kilometer, 2 kilometer. Sekarang ni senanglah sebab apa? Sebab memang dah ada dekat hotel ataupun dekat mana dah ada penanda aras Kaabah tu. Jadi mudah dan senang. Tapi zaman dahulu mereka menggunakan beginilah. Mereka akan tanya penduduk Mekah di mana arah kiblat sebab nak tengok tu mungkin jauh. Jadi mereka menggunakan kiblat zanni, sangkaan, okey inilah arah kiblatnya. Melalui ijtihad dia dah tengok, dia dah tahu inilah arah kita nak menuju ke Kaabah, ataupun dia bertanya dengan penduduk Mekah. Maka dinamakan kiblat zanni. Yang kebiasaan yang kita ni, yang kita mungkin solat di rumah, beli rumah, tanya jiran pun mau beli. Dia pun tak tahu arah kiblat. Dia kata, awak tanya saya baru dapat kunci dengan awak tadi. Mana saya tahu arah kiblat? Awak ingat saya mufti ke? Jadi macam mana nak tentukan? Inilah yang disebutkan menghadap ke Mekah. Dengan cara bagaimana? Bagi mereka yang berada di luar Mekah, cukup menghadap ke arah Mekah dengan niat menghadap Kaabah. Maknanya, cara nak menentukan dekat rumah kita itu adalah dengan cara kita berijtihad. Maksudnya, yalah takkanlah Jabatan Mufti nak datang rumah kita, satu-satu rumah dia nak datang. Jadi mungkin susah. Jadi kita kena tahu dengan kita berijtihad, dengan kita melihat kompas. Cuba buka dekat smartphone kita tu. Sekarang ni kita buka smartphone kita, ada kompas, tengok 291 hingga 293 arah tu. Kalau macam dekat Brunei mungkin 290 mungkin. Jadi dia tak lagi jauh. Dia lebih kurang, contoh ibu-ibu ayah tengok katakanlah ni arah kiblat, 291 ni dia lebih kurang ke kiri sikit, ke kanan sikit. Dia tidak adalah katakan sini begini dia hadap. Ni Baitul Maqdis contohnya. Yang ni Mekah. Jadi dia kena hadap Mekah. Kalau sekiranya beralih sedikit ke kanan sedikit, ke kiri sedikit tetapi ke arah Mekah itu, maka ulama kata telah mencukupi. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada Kaabah, jauh daripada Mekah untuk nak menentukan dengan yakin ataupun zon. Sebab tu kalau dia lebih kurang, kalau kita pergi dalam hutan, lebih kurang itu, maka kata para alim ulama telah menghadap arah kiblat dengan niat menghadap Kaabah. Sebab tu kita kena tahu dengan cara penentuan tadi lumut. Kan ada pokok, di sebelah yang ada lumut itu adalah matahari daripada arah timur, kerana matahari kurang kuat, kerana itu lumut lembap boleh naik. Di belah pokok yang tidak ada lumut adalah belah barat, yang mana sukar untuk lumut hidup disebabkan matahari itu terik. Maka kita tentukan itulah arah kiblat. Sekiranya lebih kurang, tidak jadi masalah. Nak kata ustaz kena tepat betul-betul pergi sampai ke Kaabah, tu susah lah. Sebab kita berjauhan dengan Kaabah. Begitu juga kalau nak betul-betul tepat, macam yang kita sebut Istiwa'ul A'zam, betul-betul matahari pada ketika itu berada betul-betul di atas Kaabah, dan dia berlaku pada setahun 2 kali saja. Waktu itulah kita nak menentukan di rumah kita, adakah kiblat yang kita buat selama ni betul ataupun tidak. Contoh, katakanlah kita buat, dia arah dia lari sikit. Persoalan dia, ustaz, selama ni saya semayang begini, rupanya kiblat dia macam ni sikit. Adakah saya perlu qada balik? 10 tahun tu. 10 tahun saya dah beli, baru saya tahu hari ni cara nak ni. Adakah saya? Maka kata para alim ulama, tak perlu. Disebabkan apa? Menghadap ke Mekah ni, dia lebih kurang, tak lari sangat, maka tidak jadi masalah. Tapi selepas daripada kita tahu itulah arah kiblat yang betul, yang tepat, maka kita kena arah seperti mana keyakinan kita pada saat dan ketika itu. Faham? Itu kalau lari sedikit. Kalau lari betul, adakah kena qada? Ya, dia bergantung. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia memang kena qada bagi orang yang tidak menghadap kiblat.
Dalam mazhab Syafi'i. Cuma ulama sebut, ini dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i, bagi orang yang tidak menghadap arah kiblat, maka dia kena qada selepas daripada tu. Adapun pandangan mazhab yang lain, dia kata tidak perlu, kerana dia syarat sah solat sahaja. Baik. Cuma kalau sekiranya dah terlampau lama, 10 tahun, nak qada 10 tahun Ustaz, jangan kata ni qada subuh tu pun susah. Jadi kata ulama, sekiranya waktu itu 1, 2, 3 masih lagi kita mampu untuk qada, maka qada. Tapi sekiranya dah lama, dah berpanjangan, maka tidak perlu qada, berdasarkan juga pandangan mazhab Syafi'i yang ada 2 pandangan. Salah satu daripada pandangan itu dan diguna pakai adalah tidak perlu qada. Tapi pandangan kebanyakan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kena qada. Cuma ulama kata kalau sedikit qada lah, tapi kalau dah terlampau banyak, macam sakit, maka waktu itu kita boleh pergi ke arah pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, tidak perlu qada kerana untuk meringankan. Baik, itu jawapannya. Kita selesai di Papan Putih dan kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, dari Puan Mas Niza. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, ada 2 perkara di sini. Yang pertama, sekiranya menerima rawatan di hospital dan terpaksa solat di atas katil secara berbaring, bagaimanakah menentukan arah kiblat? Adakah wajib qada solat setelah sembuh jika tak dapat solat menghadap kiblat itu? Dan soalan yang kedua, Ustaz, semasa dalam solat kita ditegur orang kerana tersalah kiblat, bagaimana mengatasi situasi ini tanpa mahu membatalkan solat? Terima kasih sahabat kita Puan Mas Niza untuk soalan ini. Kita serahkan kepada doktor, silakan. Baik, terima kasih pada Puan Mas Niza dan kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut menghadap arah kiblat ni, kita dah tahu dia adalah salah satu syarat sah solat. Ya, betul. Dia ada 5 tadi yang dah dibacakan oleh Dai Azrin tadi, ada 5, salah satunya adalah menghadap kiblat. Baik, itu kita dah tahu dah. Dan menghadap kiblat ni sama ada solat fardu ataupun solat sunat, itu mesti kita menghadap arah kiblat. Melainkan, dia ada melainkan. Yang pertama, sekiranya kita tak boleh nak menghadap arah kiblat, melainkan sekiranya solat itu adalah solat khauf, solat takut. Contohnya, abang-abang tentera yang jaga sempadan ataupun yang sedang berperang, contohlah, dia kena menghadap musuh. Kiblat bertentangan dengan arah musuh. Contoh, waktu itu dia tak perlu menghadap arah kiblat, dia kena menghadap musuh. Itu dinamakan solatul khauf, solat takut. Dalam keadaan solat takut ataupun solat al-qital, solat dalam peperangan. Yang kedua adalah solat sunat. Sekiranya dia tidak ada masalah solat sunat ni, dia adalah kiblat. Tetapi sekiranya dia dalam kenderaan ataupun menyukarkan dia nak menghadap kiblat, maka solat sunat dibenarkan untuk tidak menghadap arah kiblat. Seperti mana Nabi SAW solat sunat tidak menghadap arah kiblat dan dalam keadaan duduk, maka tidak jadi masalah. Dan seperti mana soalan yang disebutkan tadi, kalau sekiranya dia dalam keadaan sakit dekat hospital, dia boleh menghadap, boleh bangun, boleh menghadap, kena menghadap kiblat. Kalau sekiranya tak mampu, dalam keadaan tak boleh nak bangun, katil tu pula memang tak menghadap, takkanlah nak pergi goyangkan katil tu ataupun nak pergi alih, maka jangan alihkan, tercabut oksigen, meninggal pula orang tu. Jadi macam mana nak buat? Solat dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat, dalam pandangan mazhab Syafi'i, sekiranya dia dah sihat selepas daripada tu, waktu tu boleh dia qada, maka dia qada. Tapi kalau waktu tu dah panjang, dah banyak, maka ambil pandangan yang kedua, tidak perlu qada. Yang soalan yang kedua tu nanti kalau nak orang tu tersalah, kejap lagi saya nak tunjuk praktikal. Subhanallah, itu dia jawapannya, perlu dilaksanakan dengan praktikal. Berkenaan dengan soalan yang kedua sebentar tadi, kalau kita salah kiblat, ditegur, bagaimana cara untuk memperbetulkan situasi tersebut? Sudah penonton, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali bersama untuk teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru perbincangan berkenaan dengan menghadap arah kiblat. Kalau tadi kita dah sebut kepada anda, kalau di Malaysia menggunakan kompas, sama ada digital ataupun yang kebiasaan itulah yang kita pegang, bawa bulat tu kan, mana-mana kita nak pergi melancong, belayar apa semua tu, dia dua-dua boleh kan, Dr. Boleh. Dua-dua boleh. Nombornya adalah 291 darjah hingga 293 darjah. Itu yang patut kita ingatlah, 3 angka itu di antara 291, 292 ataupun 293 macam itulah untuk kita menentukan di Malaysia ni darjah menentukan arah kiblat itu. Tetapi ada satu soalan dari sahabat kita sebentar tadi, Puan Mas Niza. Dia kata kalaulah contoh macam abang kita yang ada di tengah ini sedang solat, tiba-tiba rupa-rupanya saya ni memang orang di situ dan tahu arah kiblat tu di mana. Saya tengok abang kita ni, abang nama apa lupa tanya nama. Syihab. Wah, Syihab. Kita tanya pada abang, kita tengok abang Syihab kita ni solat, tiba-tiba kata, salah kiblat dia ni. Saya pun kata, bang, kiblat salah ni. Jadi ada dua soalan di sini, kita mewakilkan kepada Puan Mas Niza tadi. Macam mana yang pertama saya nak menegur abang Syihab kita, dan yang kedua macam mana abang kita nak memperbetulkan silap kiblat tersebut apabila sudah pun ditegur. Saya serahkan kepada doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dai dan kepada Puan Mas Niza atas soalan yang disebutkan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kesilapan ni biasa berlaku. Kadang-kadang tetamu datang rumah kita, dia buat tahu. Kan? Yang ni biasanya. Kita pun okeylah, dia tanya di mana bilik nak solat, dia nak solat, kita pun okeylah, tak apa, kita dah bagi tahu. Mungkin kita dah tunjukkan arah, mungkin dia salah faham. Dan bila kita lalu tu, kita tengok selalunya aku semayang belah sini, tapi dia arah yang lain. Maka waktu tu macam mana kita nak tegur? Sebab sekiranya kita tidak tegur kepada dia, kita ni salah. Maknanya kita tak menegur dan kita tak membetulkan, berdosa kita. Sebab tak membetulkan arah kiblat seseorang itu dengan betul. Sebab kita tahu dengan yakin. Dia, solat dia sah tak? Kalau kita tak tahu, solat dia sah. Sebab apa sebab sah? Sebab dia dah berijtihad dan dia sangkakan itu adalah arah kiblat. Cumanya, sekiranya dia ada orang yang boleh dia tanya arah kiblat. Contoh, dia boleh tanya tuan rumah. Dia tak tanya, menyebabkan solatnya salah arah kiblat. Dan dia mengetahui selepas daripada itu, solat dia kena ulang. Faham. Sebab apa? Ni dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebab yang tadi dia membina kiblat yang ke arah ni adalah ijtihad dia. Maksudnya dengan dia punya orang kata sangkaan dia. Bila dia tahu, saya sebagai tuan rumah, saya kata selama saya hidup ni, saya menghadap belah sini. Contoh, belah sini. Jadi ketika itu, dia wajib untuk mengulangi solat dia balik. Sebab arah tu memang dah jauh beza. Tapi kalau arah tu lebih kurang sini sikit. Sikit tidak jadi masalah lah. Berlari sedikit tu tidak jadi. Tapi kalau dah bertentangan dengan memang jauh, maka pada ketika itu, kita kena ulang balik solat sekiranya dia taklah terlampau banyak. Kalau kita lalu, contohlah kita lalu, kita tengok kawan kita ni solat dalam keadaan arah kiblat dia salah. Macam mana? Dia ada dua cara. Yang pertama, tegur dengan percakapan, perkataan. Contoh, Syihab, kiblat tu salah, arah dia pukul 12. Jadi dia yang dengar, orang panggil nama dia, ialah takkan dia pergi ke alam lain kot. Dia mesti dengar. Ataupun dia khusyuk lebih. Terlampau khusyuk. Katakanlah dia dengar. Kata dia dengar dulu. Kalau khusyuk tak dengar, kita tengok kejap lagi. Dia dengar. Dia arah pukul 12. Ubah. Maknanya dia ubah terus lah. Daripada arah yang ke sini, ni pukul 1, arah pukul 12, dia ubah ke arah pukul 12, maknanya dia pusing saja badan dia. Itu sekiranya dia dengar. Tapi dia pula fikir mungkin, pukul 12, belah mana pukul 12? Contohlah, daripada sini, dia ingat pukul 12 belah sini, dia pun pusing. Lagi salah. Contohnya lagi salah. Jadi ketika ini, kita kena pastikan dia kena betul. Kata, bukan situ, pukul 12 di belakang. Jadi dia kena pusing lah. Dengan percakapan, jadi dia pusing. Ni pukul 6. Ni pukul 6, pukul 12, dia kena pusing. 12. Tetapi kena pastikan jangan melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang seperti mana kita tahu. Jadi kalau kita pusing tu,
Jangan pusing. Macam ni kita pusing kan? Duduk. Sini ke? Jadi percakapan pun kita tak boleh sebut. Pergerakan kena jangan 3 kali berturut-turut. Kalau menggerakkan kaki ni, 1 dah dikira. Kalau yang ni dah kira 2. Maknanya nak bergerak itu kena pastikan jangan 3. Dia perlahan tak apa. Berhenti seketika tak apa. Kemudian selepas tu bergerak kemudian. Sehingga jangan melebihi 3 kali pergerakan berturut-turut. Okay. Katakanlah kalau sekiranya dia tak dengar. Contoh saya bagi contoh. Syihab pukul 12. Dia tak dengar, khusyuk sangat ni. Dia dengan bacaan Qurannya, dengan dia punya menangis semua, dia tak dengar. Jadi saya boleh pegang dia untuk menggerakkan dia ke arah kiblat yang tepat. Caranya adalah saya pegang, saya tolak dia. Begini. Okey, bagaimana cara ataupun kita nak pegang itu berdasarkan dalil daripada Nabi SAW, daripada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas ketika mana disebut dia duduk dekat rumah khalati, rumah makciknya, dan pada ketika itu Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri baginda Nabi SAW. Contoh, Nabi duduk begini, Ibnu Abbas dia duduk di sebelah kiri baginda Rasulullah. Dan apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah? Nabi tegur, nak tegur. Nabi dalam solat, Nabi nak tegur orang yang menjadi makmum, dia tak boleh duduk belah kiri. Dia mesti duduk belah kanan. Jadi Nabi pegang dia, Nabi tarik belah ke kanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pegang. Dan itu disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Kerana itu kalau orang yang tersalah kiblat, dia salah kiblat, maka kita boleh pegang dia. Kalau dia tak dengar dengan percakapan, kita boleh pegang dia, kita boleh arahkan dia ke arah kiblat yang betul. Pegang tu. Perlu ke saya takbir dulu? Kalau saya dah semayang, buat apa saya nak takbir? Saya takbir dulu, buat betul. Tak boleh. Kita boleh pegang dia untuk nak menghadapkan dia arah kiblat. Seperti mana yang ditanyakan oleh Puan Mas Niza. Jadi macam mana nak kita nak alihkan dia? Dengan cara kita bercakap dengan dia, bagi tahu, ataupun dengan kita memegang dan mengalihkan dia. Baik. Contohlah kalau kita dah bagi tahu pukul 12 suku 1.30 dia tak dapat. Jadi dia pun kata suku sah lah tak dapat ni, dia pun membatalkan solat dia dan mencari arah kiblat yang tepat dan solat semula. Jadi hukum dia membatalkan solat tadi bagaimana, doktor? Baik, ini juga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan sekiranya seseorang itu, sebab dalam pandangan mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Sekiranya dia solat daripada awal dia takbiratul ihram tu dia dah salah dah. Dia dah salah. Maka pandangan dia kena arahkan dengan betul. Ada satu pandangan dia kata kena batalkan solat, buat solat yang semula. Batalkan, ada arah kiblat, solat semula. Tapi pandangan yang muktamad dia tak perlu batalkan. Kenapa? Kerana dia perlu mengubah saja posisi dia. Tapi kalau sekiranya dia tak dapat tangkap, orang tu pun kata, tak pukul 1.30 dia duduk 1.30. Macam mana 1.30? Contoh. Jadi dia kata susah, dia nak batalkan. Takut dia tak khusyuk, takut dia nanti dia tak yakin. Jadi dia batalkan, dia boleh ulang balik semula solat, itu tidak jadi masalah. Sebab dia tidak melengkapi antara salah satu syarat sah solat, iaitu dengan menghadap kiblat, maka dibenarkan untuk membatalkan solat. Memang ada dalam ayat Al-Quran, la tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan sekiranya tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, boleh kita melakukan membatalkan solat dan mengulangi solat itu dengan arah yang betul. Jadi maksudnya ada pendapat mengatakan boleh dibatalkan, betul. Tetapi eloknya, sebaiknya tak perlu batal, teruskan. Yang orang tegur tu jangan tegur saja. Kalau dia tak boleh, tolong bantunya dengan tangan. Cuma satu lagi Dai, saya nak buat praktikal juga. Dalam keadaan orang yang duduk dalam flight, kadang-kadang dalam kapal terbang ni, dia nak menghadap kiblat ni susah. Betul. Jadi kata ulama, dia kena tengok dahulu. Sekiranya dia sampai dekat airport tu, dia boleh solat dalam keadaan jamak, sama ada takdim ataupun takhir, maka dia kena tunggu dekat airport, semayang dekat airport. Tapi contohlah kita ambil subuh, mungkin nak sampai tu lama, dia naik pukul 5.30, mungkin sampai pukul 7, contohlah. Jadi dah menyebabkan dah lewat.
Betul. Jadi perlu ataupun tidak dia solat dalam keadaan menghadap arah kiblat, maka kata ulama sekiranya ada ruang untuk menghadap arah kiblat, maka dia kena arah kiblat tu kena buat. Kena hadap arah kiblat sekiranya dia mampu. Tapi kalau tak mampu, bagaimana dia nak buat? Maka kata ulama, sekiranya dia mampu seketika. Contohlah, arah kiblat dekat belah sini. Contoh, dia punya kerusi dekat belah sini. Jadi takbiratul ihram tu dia mesti menghadap arah kiblat dulu. Pusing sekejap. Pusing kejap arah kiblat, Allahu akbar, menghadap kiblat, kemudian dia boleh pusing dalam keadaan dia risau, dia takut dalam keadaan mungkin kapal terbang tu kejap lagi bergoyang ke, ataupun dalam keadaan dia tak stabil ke, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu kerisauan, maka takbiratul ihram dia kena menghadap arah kiblat, kemudian selepas daripada tu dia boleh menghadap arah yang dia rasa dia yakin ataupun dalam keadaan dia selesa. Ini berdasarkan disebutkan dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar kemampuan kamu. Ini disebutkan oleh para alim ulama juga di dalam kitab-kitab fiqh. Tapi sekiranya tak mampu nak menghadap arah kiblat pun tak mampu pada takbiratul ihram yang pertama, ataupun tak mampu langsung nak menghadap, maka ulama menyebutkan solat juga. Pandangan mazhab Syafi'i, lepas habis solat sampai dekat airport contohnya, sebab tadi dia tak menghadap arah kiblat, maka dia kena qada balik. Sebab satu waktu itu masih lagi dikira sedikit. Dua waktu masih lagi dikira sedikit. Tiga waktu dikira. Berapa yang dikira banyak, Ustaz? Melebihi, contohnya kalau dah 10 waktu, 7 waktu, 5, tapi itu jarang-jarang berlaku. Betul. Dekat kebiasaan kita. Dan solat tadi adakah dikira solat hormat waktu? Ya, dia solat kerana tidak ada menepati daripada syarat sah, maka solat itu dianggap sebagai solat menghormati waktu dan dia kena qada balik. Solat seperti biasa, kalau ditinggalkan tadi dia dah solat subuh, maka sampai dia kena qada subuh bagi pandangan mazhab Maliki, bagi pandangan mazhab Syafi'i. Adapun pandangan mazhab yang lain, dia kata tak perlu kerana itu antara syarat sah solat sahaja dan dia memang dalam keadaan kesukaran. Dan ada satu kaedah disebutkan al-masyaqqah tajlibu taisir, bila ada kesukaran ni maka dia ada kemudahan-kemudahan di situ. Maka bagi pandangan ulama lain dia kata tak perlu qada, tapi dalam mazhab Syafi'i kena qada bagi mereka yang tidak menghadap arah kiblat. Cuma sama ada waktu tu banyak ataupun sedikit. Kalau sedikit maka kena qada, kalau banyak maka pada ketika itu ambil pandangan yang sedikit ringan, tidak perlu qada, cukup dengan apa yang telah dilakukan. Baik, itu jawapannya. Dan kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Harith Saiful. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Seseorang bersolat dalam keadaan yakin sudah menghadap kiblat, namun selepas selesai dia menyedari arah kiblatnya salah. Apakah hukumnya, Ustaz? Sah ke solatnya tadi? Dan Ustaz, apakah maksud istiwa A'zam? Terima kasih sahabat kita Tuan Haris untuk soalan ini. Jadi kita serahkan kepada Syihab untuk menjawab. Boleh? Syihab kata kenapa saya? Silakan tuan-tuan. Saja contohlah, Syihab dia dah habis solat, bagi salam saja kan. Okay, dia duduk, habis dia dah semayang, dah selesai dah. Jadi kita ni tengok dia dah selesai tengah doa. Kita pun tanya, Syihab tadi semayang arah kiblat mana? Dia kata sini arah kiblat. Syihab, arah kiblat belah sini. Jadi apa waktu tu Syihab? Dia kata tak apa, di mana-mana pun kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh. Sebab antara syarat sah solat itu, bila kita dah sebut dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah, dan dia ada rukun. Jadi syarat sah ni nak melayakkan seseorang, kita dah pernah bahaskan, nak melayakkan seseorang itu untuk menentukan dia perlu tak solat, ataupun dia kena buat supaya solat dia tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah menghadap kiblat. Maka arah kiblat ni adalah arahan daripada Allah. Faham. Betul lah kita menghadap Allah di mana-mana, memang ada ayat. Cuma Nabi SAW dengan af'alun Nabi, perbuatan baginda Rasulullah dengan ayat yang kita bacakan tadi, fa'aqbilu istiqbalul qiblah, kena menghadap kiblat, maka kena hadap kiblat. Syihab dah salah, maka kita minta Syihab untuk dia ulang balik solat dia. Jadi orang yang dah salah, macam saudara Encik Haris sebutkan tadi, dia dah habis, selesai dah.
Jadi dia baru tahu dengan yakin. Tapi kalau dia tak yakin, contoh, Syihab bangun kan? Saya dengan Syihab ni sama, dua-dua tak tahu. Kita duduk dalam hutan, dia pun tak tahu, saya pun tak tahu. Dia ijtihad dia belah sini. Saya dengan ilmu saya kata, tak, saya arah sini. Jadi, saya punya kiblat arah yang saya ijtihad, dia punya kiblat arah ijtihad dia. Jadi, ijtihad saya tak boleh membatalkan ijtihad dia. Dia semayang belah sana, saya belah sini. Itu dua-dua sebab tak yakin. Tapi kalau tuan rumah dia yakin, maka dia kena ikut dengan keyakinan saya. Sebab saya tahu dengan tepat. Tapi kalau saya tak tahu, maka tak perlu. Dan solat dia tadi memang tak sah dan dia kena ulang sekiranya arah kiblat itu adalah arah kiblat yang yakin. Dan istiwa a'zam tadi kita dah sebutkan tadi, sekiranya bayang-bayang ke arah sana, maka arah kiblat tu adalah bertentangan daripada bayang-bayang tadi. Baik, itu jawapan bagi soalan sahabat kita sebentar tadi. Selesai solat barulah tahu kiblat salah, maka solat tadi tidak sah dan perlu perlu untuk solat semula bagi menyempurnakan solat sebentar tadi. Sedang penonton, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini. Inilah Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah Masjid Tiga Budaya, menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah 1 kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah kembali bertemu. Tadi dapat kita saksikan sedikit sebanyak bagaimana ruangan-ruangan ataupun info-info berkenaan dengan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Doktor untuk sama-sama kita dapatkan info-info lanjut berkenaan dengan proses pembinaan. Sekarang sudah pun berapa peratus, apa lagi yang diperlukan dan bagaimana kami boleh sama-sama membantu untuk pembinaan tersebut. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dai Azrin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para dermawan, hartawan, para penyumbang, mereka yang ingin melihat gerak kerja dakwah sentiasa dilakukan. Inilah peluang, inilah masanya, inilah saatnya untuk sama-sama kita meletakkan cap jari kita untuk kita menunjukkan hasrat kita berdakwah di jalan Allah bagi mengembangkan ilmu, bagi mengembangkan misi dakwah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni ataupun di Asia ni kerja-kerja dakwah terus diteruskan. Daripada pihak badan berautoriti, daripada pihak swasta, NGO banyak, dan alhamdulillah kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin menyokong dan ingin menyumbang. Antara sumbangan yang kita nak buat adalah dengan membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk melahirkan para da'i mualaf. Dan ini telah kita ketahui daripada semasa ke semasa kita dah maklumkan. Cumanya saya nak maklumkan apa yang dah berlaku di tapak sekarang ini. Alhamdulillah, saya telah berjumpa dengan YDP Majlis Pembandaran Alor Gajah memberikan sokongan penuh kepada projek ini, pemantauan. Kerajaan Negeri Melaka sentiasa mengikuti perkembangan kompleks tahfiz dakwah ini. Alhamdulillah, surat kebenaran, kutipan pun kita usaha dapatkan dan kita telah mendapat untuk buat kutipan. Dan sekarang ini
apa yang telah disumbangkan kita salurkan dengan pembinaan yang tuan-tuan boleh saksikan. Dan kita dah ada naik dah 2 menara yang video yang terbaru, dan kita dah naik di belakangnya juga tempat ruangan solat yang mana kita namakan Masjid 3 Budaya, 3 pintu, budaya Melayu, budaya Cina, budaya India seperti mana yang dipaparkan. Kemudian di belakang tu semua ni hasil daripada sumbangan tuan-tuan sendiri. Jadi alhamdulillah kita dah hampir 45%. Setiap waktu, setiap bulan itu perkembangan ini sentiasa kita ikut dengan kualitinya, dengan apa yang telah disarankan oleh Majlis Pembandaran, mengikut syarat-syaratnya, alhamdulillah. Sebab tu bila kita nak mengikut syarat-syarat ni, dia ada syarat-syarat yang mereka tetapkan. Contohnya jalan, STP yang tak boleh duduk di bawah bangunan. Tempat kumbahan ni dia kena luar bangunan. Jadi kita nak memerlukan ruang tanah. Kerana itu kita membuka ruang untuk sama-sama kita membeli dan mewakafkan dengan pembelian tanah dengan kos RM100. Kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik kita. Dia adalah untuk kita kembangkan. Di sanalah kita nak melahirkan para da'i mu'alaf, kita nak lahirkan. Dan di situ juga kita beli, kemudian kita ada juga untuk buat pembinaan sekali dengan RM100 untuk 1 kaki persegi. Inilah saham kita, dan tanah inilah yang kita nak tengok insya-Allah dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah sebut yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi ni akan menceritakan apa yang berlaku di belakangnya. Antaranya inilah tanah yang kita beli, kita wakafkan kepada pertubuhan dan melahirkan para dai mu'alaf. Bayangkan sekiranya mereka berdakwah di jalan Allah, mereka mengislamkan orang, pahala mengislamkan orang kita dapat hasil daripada sumbangan kita. Bukan tu saja. Mereka ni seperti kain putih. Mereka belajar solat macam kita belajar hari ni, pagi ni. Kita tahu setiap kali mereka amalkan, mereka itulah saham akhirat yang berpanjangan. Kerana itu, ayo sama-sama kita boleh pergi ke website kita, seperti mana QR code yang tertera, boleh imbas www.academyalbayan.com. Dekat situ kita ada info. Dekat situ juga kita boleh buat sedekah subuh. Kita nak boleh potongan harian, bulanan, mingguan. Dibenarkan. Kat situ ada platform yang mudah. Dan kita juga menyediakan satu platform untuk kita ikut poster ataupun apa saja hebahan fiqh praktikal ataupun Akademi Al-Bayan ke WhatsApp channel Akademi Al-Bayan. Fiqh praktikal. Di sana kita boleh orang kata boleh dekat maklumat-maklumat terkini, gambar-gambar terkini boleh imbas. Senang dekat WhatsApp ni, senanglah kan, kita sentiasa akan diupdate. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama menyokong. Ada juga yang bertanya tentang sambal teriak, Ustaz. Sambal teriak ada, dan insya-Allah kita akan adakan balik. Sekarang ni proses untuk nak mengadakan supaya kualitinya lebih baik, packagingnya lebih cantik, lebih mudah, lebih mesra. Marilah sama-sama kita menyokong dengan kita memberikan sumbangan seperti mana nombor yang tertera, boleh telefon, boleh pergi ke tapak. Dan baru-baru ni artis pun datang juga. Ramai yang datang, pendakwah yang datang, mereka-mereka pihak badan berautoriti. Jadi mari sama-sama kita tengok, menyaksikan, dan insya-Allah semoga ia mendapat kerahmatan dan kebahagiaan. Itulah Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Subhanallah, itu dia. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat menjadi ahli untuk sama-sama membantu dalam proses pembangunan ataupun pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi sama-sama kita doakan untuk sama-sama dimudahkan segala urusan. Baik, sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Bapak Ansar, Islam, kita pergi solat. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Atta, nane onge bohondan ispanvata. எனக்கு புரியுது. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kami mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru syarat sah solat. Yang kedua berkenaan dengan menghadap ke arah kiblat. Tadi kita dah bagi nota-nota penting kepada anda berkenaan dengan cara penentuannya, bagaimana cara penyelesaian kalau tersalah arah kiblat ketika mana sedang mengerjakan solat ataupun selesai daripada melaksanakan solat. Dan seterusnya kita nak ambil lagi soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Fadli Mat Shah. Assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang yang solat di dalam sampan ataupun apa sahaja kenderaan di laut, bagaimanakah cara penentuan arah kiblat, dan ketika sedang solat arah kiblat sudah pun berubah ke arah yang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cik Fadli Mat Shah atas soalan, iaitu kalau seseorang itu dia nak dalam keadaan dia kenderaan di laut kan, macam mana dia nak tentukan? Baik, dalam fiqh mazhab Syafi'i disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ini, untuk nak menentukan arah kiblat tu dulu, yang pertama dia ilmu pengetahuan sendiri, dia nampak Kaabah tu, itu nombor satu. Nombor dua, mungkin pengkhabaran yang dipercayai. Contoh tuan rumah, kan tadi nombor satu tu dia nampak Kaabah, jadi dia tak perlu tanyalah orang arah kiblat mana. Nampak sangat tak berapa cerdik, kan, arah kiblat dah Kaabah situ, nampak situlah arah kiblatnya, yakin. Yang kedua, mungkin dia kata disebutkan sebagai pengkhabaran seseorang. Tuan rumah, minta maaf saya nak tanya di mana arah kiblat. Tuan rumah pun kata sini arah kiblat. Jadi kita tak tahu awak tahu mana. Pandai-pandai jawab kata sini. Jadi kita yakin dengan dia lah sebab dia dah duduk situ. Macam pergi hotel contohnya, kita tengok arah kiblat situ, kita tak pergi telefon dekat lobi, betul ke arah kiblat ni? Tahu jawab. Saya nak dokumen, ada pasti kan. Jadi arah kiblat situ kita pun tengok kan atas tu kan. Kadang-kadang dia letak dekat laci. Kita kena dia jadi macam explore sikit kan. Kita kena cari dekat laci ke, dekat atas ke, kadang dekat bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijtihad dengan menggunakan kompas ataupun dengan website yang telah telah dibina. Kan senang sekarang ni kita tengok mana arah kiblat, okey sini arah kiblat, ataupun kompas yang kita dah sebutkan tadi 291 dia punya darjah hinggalah 293. Okey, yang keempat adalah dengan kita bertaklid dengan orang lain. Maksudnya orang kita tengok orang tu semayang situ, macam kat RNR kan, orang semayang situ, sinilah kiblat dia, kita pun taklid ni ikut orang. Jadi empat cara itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Baik, bila kita pergi ke laut ataupun memancing ataupun kita naik sampan ataupun kapal, macam saya pernah ada pengalaman naik cruise. Sikit perkongsian, saya bercerita, saya tanya dekat orang yang tu, yang dekat cruise tu lah, yang pelayan, saya kata di mana arah kiblat? Yalah, dia dah duduk kerja lama, dia kata dia tengok saya pakai kopiah, Ustaz adalah di mana-mana arah kiblat yang Ustaz nak, dia kata. Kalau dia cerita dia tak tahu kan senang, kan. Ini dia kata adalah di mana-mana, insya-Allah solat Ustaz akan diterima. Macam dia pula Ustaz. Boleh terima tak jawapan itu? Sudah pasti tak boleh. Sebab kita kena tahulah arah kiblat itu. Kita kena usaha dulu. Kita tak boleh, yalah ikutlah kita mana-mana nak. Tak, kita kena usaha dulu. Ada tak kompas? Kita tahu tak ilmu? Kadang-kadang kita dah tahu arah kiblat, kita kata tak apa, sekali-sekala ubah arah kiblat baru rasa power. Tak boleh. Dia kena wajib ataupun syarat sah solat itu kita kena ikut. Ataupun dia kata asyik situ je, bosan lah. Tukarlah pula sekali-sekala kan. Jadi benda tu tak boleh dibuat. Tak boleh direka. Dan kata para alim ulama, sekiranya kita duduk dalam sampan, kita boleh arahkan sampan itu contohlah ke arah kiblat. Kita kena buat
Tapi kalau kita naik kapal terbang, takkan nak suruh minta pilot arahkan ke arah kiblat, saya nak semayang senang. 291 ya. 291 ya. Tak boleh lah. Kalau kapal besar tak boleh lah. Tapi kalau macam bot yang kita pergi mancing kadang, ada tekong dia. Bang, arah kiblat bang, saya nak semayang kejap. Nak memudahkan kita. Jadi sama ada kita boleh solat dalam keadaan berdiri, sekiranya mampu, tak boleh dalam keadaan duduk lah. Atas itu dah kita bincangkan. Jadi arah, katakanlah dia bergerak ke situ, kena betulkan balik lah. Tapi kalau tiba-tiba kat sini arah kiblat, dia pun bergerak, kan biasalah air kan, dia tolak ke arah ni. Kalau kita boleh pusing, kita pusing. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh pusing, dia kembali kepada yang kita sebut tadi. Sekiranya dia solat dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat, mazhab Syafi'i, dia kena ulang balik. Jadi nanti sampai ke darat, 2 waktu. Jadi dia dah solat tadi, solat menghormati waktu, sampai ke darat, dia kena solat solat seperti mana menghadap kiblat seperti biasa. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dah terlampau banyak waktunya, maka tak perlu ulang, kata ulama. Yang dah naik ke darat tadi niat qada lah. Niat qada lah. Ataupun sama ada dia qada ataupun dia niat biasa, tak apa, sebab dia dah solat dah tadi. Jadi tak perlu sebut qada pun tidak jadi masalah. Cuma memang ada pandangan mazhab Syafi'i yang kata tak perlu ulang pun. Memang ada, tetapi dalam majoriti pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad, tak hadap arah kiblat, kalau sekiranya dia sedikit, kena buat balik. Tapi kalau dah banyak, maka cukup dengan solatnya itu tadi. Baik, itu jawapannya berkaitan dengan soalan sahabat kita tadi. Soalan seterusnya dari Saifullah Muhammad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apa hukum jika kita cuba mencari kiblat menggunakan pelbagai kaedah namun masih lagi ragu-ragu dengan arah yang ingin diikuti? Bagaimana untuk hadapi situasi begini? Begini Ustaz, bagaimanakah kaedah kiblat bagi orang OKU yang buta, orang kelainan upaya yang buta? Jadi terima kasih pada sahabat kita, saya serahkan kepada Dr. untuk jawapannya. Baik, terima kasih pada Encik Saifullah Muhammad atas soalan. Ada 2 soalan. Kalau sekiranya dia ragu-ragu, baik, ragu-ragu tu boleh diangkat dengan kaedah yang kita sebutkan 4 tadi. Dia nampak Kaabah. Yang kedua, dia boleh bertanya kepada seseorang, yang mana seseorang itu dia tahu arah kiblatnya, ataupun dia boleh menggunakan dengan teknologi kompas yang kita sebutkan, ataupun dia bertaklid lah. Taklid tu dia tahulah orang ni ni orang kampung sini, dia kata dia tengok orang tu semayang belah sana. Kadang-kadang kita pergi kan dekat satu tempat yang dia tak ada mihrab. Mihrab ni kan tempat macam yang bulat sikit kan, kita pun tak nampak. Kadang dia petak macam tu, tiba-tiba orang datang, orang semayang, kita pun tengok, oh sanalah arah kiblat, kita pun semayang, ikut dia je. Sebab kita rasa dia yang tengok, dia yakinnya dia semayang mungkin orang kampung sini, kita pun ikut dia. Itu taklid, kita sandarkan dekat dia. Itu tidak jadi masalah. Tapi sekiranya kita dalam hutan, ragu-ragu, kita mula-mula semayang ikut sini, kita pun sayang, inilah arah kiblat, dah tengok lumut, dia kata semua berlumut, dia kata. Ustaz ajar kata tengok arah yang tidak ada lumut, saya tengok semua berlumut, jadi tak boleh, kompas pun tak jadi, handphone pun dah habis bateri contohnya. Dia arah kiblat di sini mula. Kejap lagi rakaat kedua, dia rasa aku rasa kiblat belah sini, dia kena ikut, dia pun pusing. Rakaat ketiga, aku rasa kiblat sini, kiblat ni, dia kena ikut. Walaupun ni dalam mazhab Syafi'i, walaupun keempat rakaat itu kiblat dia berbeza, maka dia kena ikut ijtihad dia. Jadi kalau selepas tu dia tak tahu, saya pun tak tahulah kiblat tu arah mana, maka selesailah solat dia. Tapi lepas daripada tu baru jumpa orang, kan orang kata tadi saya semayang arah kiblat sini, baru dia tahu, maka dia kena betulkanlah. Maknanya betul, dia kena ulang balik solat dia. Tapi kalau dia selesai, dia pun tak tahu, dah balik dah, kata daripada hutan dia dah jumpa jalan balik dan sebagainya, maka kata para ulama cukup dengan solatnya itu tadi. Okey, itu kalau sekiranya dia ragu-ragu, dia tak tahu arah kiblat, dia tak tahu matahari timur, barat, utara, selatan, dia tak tahu, maka itu. Dan bagi orang yang OKU, macam mana kiblatnya, begitu sama juga, sama ada kita mengkhabarkan kepada dia ataupun dia tanya kepada orang. Kalau nak tengok kompas mungkin dia tak tahu. Yang paling penting adalah dengan pengkhabaran seseorang itulah, yang mana kita yang membetulkan ini arah kiblat dia. Tapi kalau dia salah, dia tak tahu, tidak jadi masalah. Baik, bagaimana kalau kita tiba-tiba
dah cuba cari tapi tak yakin juga, tak tahu juga yang mana, maka ikutlah pada keyakinan yang paling utama untuk kita tentukan arah kiblat tersebut. Dan sedang penonton, banyak lagi perbincangan berkenaan dengan menghadap kiblat, persoalan dan jawapannya. Sebentar lagi kita bawakan kepada anda. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan. Kita hari belajar sesuatu yang cukup berharga untuk mempercantikkan ibadat solat kita. Bukan hanya sekadar kita kata kita belajar tentang masuk waktu solat, menghadap kiblat, syarat sah, syarat wajib. Ini dia kata orang mula-mula nak belajar semayang, sekolah rendah dulu boleh lah. Dia kata sekarang saya dah tua, dia kata saya dah dewasa, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah solat. Jadi dia kata saya tak perlu kok belajar yang ni. Sebenarnya perlu. Bukan hanya sekadar untuk belajar, tetapi untuk mempercantikkan dari masa ke masa, khususnya ibadat solat kita, ibadat yang paling utama. Sedang penonton, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz, ada dua perkara di sini. Yang pertama, ketika di dalam kenderaan seperti di dalam kapal terbang, bagaimanakah cara untuk menentukan arah kiblat dan solat menghadap ke arah kiblat? Dan yang kedua, apakah hukum solat yang tidak betul-betul tepat menghadap ke arah kiblat? Adakah perlu ulang semula solat sekiranya selepas solat baru tahu tak menghadap ke arah kiblat sebenarnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Jadi mungkin saya nak tambah sikit rentetan daripada soalan Puan Masrifah Nur sebentar yang tadi tu. Khususnya pertama tu, kita cuba kaitkan sedikit. Orang yang solat di dalam kenderaan, dalam kereta contohnya, yang terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas, dia dah ada wudu. Tetapi solatnya itu hanya sekadar menghormat waktu. Jadi wuduknya dah ada, dan ada pendapat mengatakan katanya dah tak payah perlu qada apabila dah ada wudu. Jadi bagaimana untuk bagi penjelasan tentang isu itu? Silakan Doktor. Terima kasih pada Puan Masrifah, Dai Azrin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mazhab Syafi'i kita sebutkan tadi, iaitu orang yang tidak menghadap arah kiblat, maka pandangan mazhab Syafi'i majoriti adalah dia kena ulang balik solatnya. Dan ulama sedikit tambah, sekiranya sedikit tak apalah, tapi kalau banyak sehingga menyukarkan, maka pada waktu itu kita boleh pergi kepada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang sedikit. Ada pandangan yang kedua tapi sedikit. Baik, pergi kepada arah kiblat tadi dulu. Kalau kapal terbang, kita boleh tentukan melalui dengan kita melihatkan kapal terbang ni kadang-kadang dia ada dekat skrin tu arah mana kan, Mekah dekat mana. Kadang-kadang dia ada tunjuk setengah kapal terbang yang Islamik, kapal terbang ni dia ada tunjuk arah kiblat. Kan saya tak perlu sebutlah jenama apa, tapi dia ada arah kiblat tu. Tapi kalau tak tahu, tanyalah yang orang yang jaga kita tu kan, arah kiblat mana. Jadi dia akan tunjuk. Dia sama juga macam waktu solat. Waktu solat, kita nak tengok matahari tu asyik duduk situ je sebab kita kat atas memang nampak matahari. Tapi dah masuk waktu ke belum ke, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu? Nak tanya pilot, takkan nak pergi ketuk pintu pilot. Assalamualaikum. Jadi kita tanya orang yang jaga kita tu dah masuk ataupun belum. Ataupun dekat situ dia dekat negara yang dia akan tulis, selalunya dekat skrin dia akan tulis negara sekarang ni pukul apa yang kita berada sekarang. Yang dekat, daripada situ kita boleh tentukan, kita dah boleh tahu. Macam tu juga dengan arah kiblat. Kalau sekiranya dalam kapal terbang, macam kita sebutkan tadi, dia boleh menghadap arah kiblat. Ni ada pandangan menghadap arah kiblat pada takbir yang pertama. Maksudnya takbiratul ihram dia boleh hadap sekejap, kemudian dia boleh berpaling, maka telah selesai. Ada pandangan ulama menyatakan demikian. Tetapi dalam pandangan kita Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kalau sekiranya dia tidak menghadap kiblat daripada awal sampai habis, ataupun daripada awal sekejap kemudian tak boleh menghadap macam tadi, maka bila dia tak menghadap arah kiblat, dia kena ulang balik solat dia. Dan solat dia tadi dinamakan solat menghormati waktu. Begitu juga dengan soalan Dai Azrin, sekiranya kita terperangkap dalam jam,
Kalau sekiranya kita dah berwuduk dan betul-betul dah arah kiblat, cantik arah kiblat pula kita ni duduk dalam jam ni. Dalam wuduk, boleh tak solat dalam keadaan duduk? Boleh. Perlu ulang? Tak perlu ulang. Sebab solat dalam keadaan kita tak mampu, fa illam tastati', dia tak mampu untuk berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Maka waktu tu kita tak mampu nak berdiri, kita duduk. Kalau kita berdiri, tembus kepala kita dekat kereta, lagi-lagi saya 181 cm. Buka sunroof. Buka sunroof tengok macam tu. Tu Ustaz Adi tu tengah semayang. Jadi jangan buat kerja macam tu. Jadi kata para alim ulama, sekiranya dia dah ada wuduk, dah arah kiblat, maka dia dalam keadaan memang boleh dalam keadaan duduk, jam semayang, tak perlu ulang. Tapi kalau sekiranya dia ada wuduk, kiblat tak boleh, maka pandangan mazhab Syafi'i sampai semayang kena juga. Sampai dia kena ulang balik solat dia. Sama ada sebut qada ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Faham. Sebab itu sunnah saja. Baik. Sekiranya ada waktu tak perlulah qada, tapi dah luar daripada waktu qada lah. Kemudian sekiranya dia tidak ada wuduk, tidak ada arah kiblat, sama juga dia kena ulang balik dan solat tadi menghormati waktu. Begitu juga dia disebutkan tadi soalan, kalau dia tak betul-betul menghadap arah kiblat, adakah dia perlu ulang balik? Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau tak betul-betul dan kita yakin. Kalau tak yakin, yang ragu-ragu tak apa. Tapi kalau kita dah yakin, orang pengkhabaran tu yakin, kita pun rupanya macam ada seseorang, dia tak tahu arah kiblat mana, dia pun cari tak jumpa, dia pun solat. Dia kata tak apalah, saya solat je lah sini, saya yakin sini. Lepas habis solat, baru dia jumpa arah kiblat tu dekat bawah. Dia tak letak ke atas. Bawah sejadah. Bawah sejadah. Dia selak, nak selak arah kiblat begitu. Jadi dia kata macam mana ni? Tak apalah, lebih kurang Allah kan memahami. Betul lah, tapi salah satu syarat dia kena menghadap. Dia kena solat semula. Jadi solat tadi, Ustaz, jadi solat tadi dikira apa? Dia sebagai solat, dia jadi pahala sunnah lah. Kena juga ulang balik sebab tak menghadap arah kiblat. Itu adalah pandangan yang disebut sebagai pandangan muktamad ataupun pandangan majoriti dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan selain daripada mazhab Syafi'i dan Maliki, dia kata tak perlu ulang. Sekiranya dia dah yakin kat sini, selesai, maka habis. Itu ada pandangan para ulama. Apapun kita di Malaysia ni berpaksikan pada majoritinya mazhab Syafi'i, maka kena ulang. Jadi kita kata, Ustaz, payahlah nak kena ulang, boleh tak saya nak pergi ke mazhab lain? Kita berpaksikan dalam mazhab Syafi'i supaya memudahkan untuk kita melakukan ibadah-ibadah. Sebab wuduk kita dalam mazhab Syafi'i, pandangan-pandangan tu semua seperti mana ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW dengan meraihkan pandangan mazhab lain. Tapi kalau orang kita, dia akan kata, kira halal je lah, dia kata. Saya pun dah solat dah, dia kata, cuma tak betul je kiblat tu, kira halal je lah, dia kata. Janji saya solat. Janji solat. Macam tu. Jadi kena solat semula apabila dah tahu arah kiblat yang sebenar. Doktor dan juga penonton-penonton, kita pun tahu bila mana menghadap ke arah kiblat ini adalah syarat sah solat seperti mana kita maklum, dan kalaulah seseorang itu berubah dadanya daripada arah kiblat, maka batallah solatnya itu. Tetapi mungkin ada beberapa situasi di sini boleh kita kaitkan dalam perbincangan kita. Di antaranya adalah kalau seseorang itu kepalanya tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi macam mana, doktor? Apakah hukumnya? Adakah batal solatnya? Dan yang kedua, kalaulah dia ini solat tiba-tiba mungkin dilanggar seseorang ataupun terkejut maka terpaling dadanya, adakah itu sudah membatalkan solat ataupun sempat lagi dengan izin untuk cover balik? Bagaimana, doktor? Silakan. Baik, ada dua soalan daripada Dayan Azrin. Saya rasa ini kebiasaan berlaku. Ada orang solat, dia solat, dada dia arah kiblat tapi kepala dia begitu. Mungkin khusyuk ataupun ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Maka orang yang tidak melihat, antara perkara sunnah dalam ni adalah melihat kepalanya di tempat sujud. Tempat sujud bukan tempat sujud imam, tempat dia nak sujud. Kan, jangan sujud imam, sujud kawan dia, tempat dia nak sujud. Supaya apa? Di situlah dia akan menyembah Allah yang Maha Esa, tempat dia sujud. Kalau sekiranya dia berpaling, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tak membatalkan. Dengan syarat dadanya mesti menghadap arah kiblat. Sebab apa dada? Sebab hati dan jiwa mesti menghadap arah kiblat lah. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Okey, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, sekiranya dia tengah sembahyang, orang tolak daripada belakang sehingga menyebabkan dia beralih daripada kiblat dia begini, beralih kiblat dia ke lain. Maka dia kata, dah kau tolak aku ke arah ni,
Tak, dia kena betulkan dengan segera. Macam juga aurat, kalau tersingkap aurat dia boleh tutup dengan segera. Maka orang yang telah teralih tidak sengaja, maka dia cepat-cepat dan dia boleh teruskan solat tanpa ada kerisauan dan masalah. Maksudnya sempat lagi untuk dibetulkan kembali. Sekiranya dia stick, dah alang-alang orang tolak, biar sini, maka dia solatnya tidak sah, dia kena ulang balik. Marah sangat tu. Lepas-lepas kena tolak, tak berubah dah, dia tetap di situ. Ya, baik. Okey, itu dia jawapan bagi persoalan sebentar tadi. Yang pertama, makruh hukumnya memaling-malingkan kepala daripada arah kiblat, dan yang kedua tadi adalah batal apabila terpaling dada daripada arah kiblat, tetapi kalau sempat untuk diperbaiki dan diperbetulkan, maka kembali dalam solatnya yang sempurna. Baik, sedang penonton, banyak perbincangan kita dapat pada hari ini berkenaan dengan menghadap ke arah kiblat ketika solat, permasalahannya, jawapannya, bagaimana cara penyelesaian, penentuan arah kiblat, dan juga bagaimana kita nak mengetahui kiblat yang tepat dan sebenarnya. Di Semenanjung Malaysia ataupun di Malaysia adalah 291 darjah sehingga 293 darjah mengikut kompas digital ataupun yang kebiasaan kita gunakan. Jadi sedang penonton, ayo sama-sama kita dengarkan sedikit kesimpulan penutup perbincangan kita dari Al-Fadhil Doktor untuk kupasan menghadap kiblat pada hari ini. Silakan Doktor. Terima kasih pada Da'i Azrin, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nampak macam senang je lah arah kiblat. Apa susah? Sebenarnya banyak isu. Contohnya isu-isu yang berkaitan tentang orang yang sakit yang tidak mampu untuk menghadap arah kiblat. Maka setiap hukum itu bergantung kepada keadaan-keadaan tertentu. Tak boleh kita kata hukum dia begini, kita pukul rata secara keseluruhan. Sebab tu kena ada ilmu. Sekiranya orang yang dalam keadaan sakit, kita boleh gerakkan katilnya tanpa ada masalah, maka kita gerakkan katil untuk menghadap arah kiblat. Sekiranya tak perlu, maka dia boleh bangun untuk nak duduk atas katil menghadap arah kiblat, maka dia kena arah kiblat. Tapi sekiranya tak boleh, dalam keadaan ruang tu mungkin sempit, dia pun memang dalam keadaan sukar, dia boleh solat dalam keadaan begitu. Tapi sekiranya waktu itu terlampau panjang, ulama kata ambil pandangan yang sedikit ringan, solatnya sah, tak perlu qada. Bagi orang yang memang waktu tu dia kena tak menghadap kiblat tu lama, contohnya dia duduk di hospital sebulan, jadi waktu tu sebulan dia nak qada, tak perlu. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan sekejap, masuk sehari, lepas tu dah keluar, boleh qada balik sebab tak menghadap arah kiblat, maka dia kena qada balik ataupun dia kena ulang balik. Apa-apa pun kesimpulannya, marilah sama-sama kita belajar, kita mengetahui. Sekiranya kita tak tahu, maka bertanyalah kepada mereka yang mengetahui tentang ilmu. Semoga ibadah solat kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itu dia kan. Selesai hari ni, kita dah selesai dua. Yang pertama masuk waktu solat dan yang kedua menghadap ke arah kiblat. Jadi jom kita silakan untuk doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji kepadamu ya Allah. Engkaulah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Kami memohon padamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Amin. Sama ada secara sengaja ataupun tidak, yang besar ataupun yang kecil, yang zahir ataupun yang batin ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, maka kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu, kuatkanlah iman kami, tabahkanlah hati kami, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, jadikanlah lidah kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu, tubuh badan kami ringan untuk kami sentiasa melakukan amal ibadat, hati kami penuh ikhlas kepadamu. Terimalah doa kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, berikanlah kepada kami kefahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai perbincangan kita. Ada baki lagi beberapa perbincangan untuk syarat sah solat edisi yang akan datang. Terima kasih diucapkan kepada doktor untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton dan sedikit info untuk anda. Untuk anda yang selalu rasa lesu, kurang tenaga, berita baik untuk anda. Minum kopi bukan sahaja tingkatkan tenaga tetapi juga membantu jaga kesihatan dalaman dan luaran.
Kaya dengan khasiat bahan-bahan semula jadi, ia dapat membantu anda kekal fokus sepanjang hari dan yang penting tanpa gula. Jangan pergi ke mana-mana, edisi khas Wow Shop akan kongsikan kopi istimewa ini. Jangan lepaskan. Okey, senang penonton, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.